Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 seluruh Malaysia. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang pertama, iaitu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, iaitu dalam bidang yang pertama, sejarah dan apresiasi seni visual. So dalam buku teks boleh rujuk dalam muka surat pertama itu, ya, ada gambar seorang, ini pahlawan Melayu kah? Ini seorang wanita Melayu terakhir, dan juga ini pakaian suku kaum apa itu, ya. Yang bahagian bawah boleh nampak cursor juga, suku kaum. Okey. Jadi pelajar boleh bacalah apakah yang ingin disampaikan pada hari ini, ya. So, kita tengok muka surat seterusnya, ya. Sebelum kita belajar lagi lebih dalam, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini dulu. Ada besarkan, mungkin ada muka saya di bahagian sana besar sangat. Okey, selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri, jenis-jenisnya, ya. Memperihalkan pengkaji pakaian tradisional dan perhiasan diri, membanding beza jenis pakaian tradisional dan motif pada perhiasan diri, menjana hasil persembahan portfolio pakaian tradisional dan perhiasan diri, mempamer karya dan menjelaskan pengalaman sendiri dengan menumpukan pada aspek media dan teknik berpandukan bahasa seni visual. Okey. So, boleh anda boleh baca sana, ya. So, kita pergi kepada, kalau kita tengok di sini, okey, yang itu baca sendirilah, yang atas tu kan ada je, semua orang ada buku tekan. Okey, salah satunya dia bagi tunjuk sini pending. Apa itu pending? Pending, bukan pending ke pending. Okey, ini adalah pakaian wanita. Okey, pakaian wanita ada banyak, pakaian lelaki juga ada banyak. Ini mengikut suku kaum. Kalau kita tengok di sini adalah suku kaum India. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Okey, ini dia pakai apa? Di lengan, di tangan, di telinga, semua itu adalah pakaian. Termasuklah pakaian di atas kepalanya pakai apa, di tangan, di pinggang, di kaki. Okey, kita akan belajar pada hari ini. Okey. So, definisi pakaian dulu. Sebelum apa-apa kita pergi masuk kepada definisi pakaian. Okey, boleh baca sana. Istilah pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Maksud dia, pakaian daripada aspek tersiratnya mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Dalam tradisi budaya, pakaian dikaitkan dengan upacara dan adab istiadat. Cikgu ni mengajar membaca saja. Saya pun boleh baca, ada buku tekan. Okey, pakaian ialah untuk melindungi diri. Okey, melindungi diri daripada mata orang. Yang pertama fungsi dia. Yang kedua, melindungi diri daripada haiwan, binatang dan sebagainya. Okey, melindungi diri daripada cuaca, ya. Jadi sebab itu mengikut budaya dunia ini, kita berada ataupun kita tinggal di tempat yang berbeza. Jadi pakaian pun berbeza. Okey, pakaian asasnya sudah berbeza. Maka jadi mengikut kebudayaan dia akan ditambah dengan aksesori-aksesori. Okey. So, kalau orang di tempat sejuk, ya, orang di tempat sejuk, jadi pakaiannya tentulah pakai guna kulit tebal dan sebagainya. Pakaian di cuaca yang panas, kita boleh bayangkan bagaimana orang-orang Afrika dengan kebudayaannya, pakaian gunakan kulit-kulit nipis, kulit kayu dan sebagainya. Itu adalah kebudayaan. Okey, bermula daripada corak kehidupan kepada kebudayaan. Okey. Tetapi dalam tajuk tingkatan 3 ni, kita hanya menumpukan kepada pakaian tradisional Malaysia, ya, yang mempunyai pelbagai kaum, ya. Di Malaysia kita ada cuaca khatulistiwa, panas dan hujan sepanjang tahun. Jadi pakaian-pakaiannya, okey, begitulah dia, yang seperti kita faham. Okey. So, ini adalah yang pertama kita belajar, ialah pakaian. Okey, pakaian tradisional Melayu laki, ya. Melayu laki dulu, Mungkin ada kepala saya sana yang tak nampak sebelah sana tu, ada bawah tu. Saya akad. Okey, ada lagi baju sikap, Okey, so saya kecilkan lagi, mungkin tak nampak sebelah sana. Tak, saya besarkan lagi. Okey. So, penerangannya ialah
Ini adalah contohnya. Yang atas tu kamu boleh baca sendiri. Okey. Okey, apa yang perlu ada pada pakaian Melayu? Ini adalah baju sikap. Baju sikap, ya. Tengok kursor saya, anak panah. Ini baju sikap. Apa beza dengan baju Melayu cekak musang? Okey, apa beza dengan baju Melayu Teluk Belanga? Okey. So, baju sikap ni dia ada baju di luar, jaket. Okey. Ada sebagian orang panggil ni baju layang. Ada sebagian orang panggil jaket, bush jacket dan sebagainya. Dia ada baju di luar, ya. Kemudian daripada atas dulu, daripada atas kita tengok dia ada tengkolok, dia ada keris. Ini adalah aksesori samping, pakaian lengkap dia lah tengkolok, baju lapisan luar, ada samping, dan juga ada orang kata ada tali pinggang besar. Okey. Okey. Baju sikap berleher cekak musang. Di dalamnya cekak musang. Okey, dengan pemakaian satu butang, anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan hadapan. Ini baju sikap nama dia. Sikap. Okey, kemudian baju Melayu cekak musang, dia ada di atas kepala ada tengkolok, leher cekak musang. Ini namanya cekak musang, baju Melayu biasa ni. Baju, kalau Sabah dia panggil baju Selangor. Kemudian ini ada keris sebagai aksesori. Tak kisahlah keris panjang, pendek, look 7, look 3, look 14 sekalipun. Okey. Look tu apa? Tak apa. Google. Okey. Dia ada samping juga, samping serong. Okey, samping tengah. Okey, samping serong ni dah panggil samping serong. Baju Melayu cekak musang dengan pemakaian 5 butang sejajar, pemakaian samping diikat di tepi dengan keris hiasan disisip di hadapan, ya. Samping di sisi dan butangnya ada 5 di sini, ya. Bercapal. Okey. Kenapa dia turun? Okey. Kalau kita tengok baju Melayu Teluk Belanga, ni Teluk Belanga ni biasa ni, kita tengok masa hari raya kena beli, mana satu nak beli. Tapi jarang orang hari raya dia beli yang hujung tu, baju sikap tu. Belum ada pernah lagi. Tadi baru raya ni bolehlah beli, ya. Tak lama lagi raya. Okey. Dia bermula dengan songkok, ya, songkok. Dia tak ada destar, tengkolok tak ada. Songkok. Okey, leher Teluk Belanga, tengok bulatan dia tidak ada collar. Kita panggil collar. Kemudian ada samping. Samping dia, potongan samping dia lurus, bukan serong, ya. Tapi kalau nak serong pun, mana tahu nak fashion baru, boleh. Tapi yang tradisionalnya dia samping lurus. Baju Melayu Teluk Belanga dengan pemakaian satu butang sebagai pelengkap gaya pemakaian kain atau di samping di bahagian luar, turut dikenali sebagai kain dagang. Ini kain dagang dipanggil. Kain songket. Boleh, kain dagang boleh, ya. Ini kain songket, ya. Kalau baju Melayu cekak musang dan juga baju sikap, dia kain songket. Tapi bagi ini baju Melayu Teluk Belanga, kain kain dagang, ya. Apa beza kain dagang dengan songket? Songket benang emas dan perak, kain dagang benang biasa. Okey, bagi pakaian lelaki, aksesori dia ialah aksesori, ya. Kita panggil tambahan, ya. Okey. Pakaian tambahan ialah capal, capal. Okey, selipar lah. Tapi ini bukan Jepun punya, ini Melayu punya. Jadi kita panggil capal, biasanya daripada kayu getah dan sebagainya lah. Okey. Kemudian tengkolok. Kadang-kadang kita panggil dia destar, tengkolok, seraung pun boleh juga. Daripada sebidang kain persegi yang dilipat, disusun bentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Dia pelbagai gaya. Zaman sekarang ada pelbagai macam jenis tengkolok, ya. Kemudian keris. Keris, okey. Zaman sekarang kau jangan bawa keris ke ulu ke hilir. Dulu tradisional kena bawa lah. Dia sebagai lambang status. Bukannya sebagai untuk membunuh orang ataupun untuk menikam atau sembelih ayam, bukan. Itu lambang status seseorang, ya. Semakin panjang look, semakin tinggi darjatnya. Okey, ada 7, 8, 9. Dia look dia tu dia nombor ganjil. Okey, ada 3 look, 3 boleh, ada 2 keris pun boleh. Jadi bunga-bunga dia tu okey, motif-motifnya tu melambangkan darjat seseorang. Okey, ini adalah butang baju Melayu, ya. Okey. Butang dipakai untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju, okey. Hanya satu butang digunakan bagi baju sikap.
Okey, 5 butang bagi cekak musang. Okey, 5 atau 3 lah. Ini kamu tahulah, memang yang Melayu dan beragama Islam tu memang pakaian Malaysia inilah pakaian rasmi dia. Kemudian kita tengok samping. Di samping itu bukan, ini samping samping ni okey. Kain pelikat lala ni, samping yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dagang dalam, ya. Okey, dagang luar macam ini, dagang dalam iaitu baju Melayu di luar dan terjuntailah sampingnya di dalam. Okey. Semutar, tahukah anda semutar? Okey, selain daripada tengkolok, destar dan sebagainya tu, atau crown, mana crown, okey. Kain semutar, ya, ataupun apa yang haji tu saya pun lupa dah yang haji. Okey, itu bukan. Ini kain semutar. Kain semutar untuk tutup kepala ni, okey. Dia adalah sejenis sebagai ikat kepala lelaki Melayu, khususnya di pantai timur semenanjung Malaysia. Semutar lazimnya daripada kain kasar berbunga atau kain polos motif batik dengan panjang 25 meter, 4.5 inci yang dililit dengan pelbagai cara. Tujuannya untuk melindungi kepala yang pertama, yang ada tujuan lain lagi sebagai senjata juga untuk beraksi dan sebagainya lah. Okey. So, yang lain-lain tu boleh baca sendiri. So, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu pakaian tradisional Melayu. Malaysia. Okey, kita zoom untuk pakaian tradisional Melayu dari atas, ya. Oi, mana dia? Okey, dah hilang dah. Okey, lama ni hari ni kelas kita lama 2 jam. So, kamu kena tengok sikit-sikit lah. Okey, pakaian tradisional Melayu wanita. Okey, ini cekak musang. Okey, so ini cekak musang. Ini nama pakaian. Okey, saya kecilkan sikit supaya kamu boleh baca tu sana. Baju kurung teluk belanga. Ni dia punya baju kurung. Kenapa dia panggil baju kurung? Tengok, dia ada 2 bahagian baju, iaitu atas dan bawah. Di mana kain yang bahagian atas itu, kalau kita zoom, ya, di atas peha, di atas lutut. Atas sikit daripada lutut. Itu baju kurung, panjang. Okey, itu baju kurung dan lehernya kola baju cekak musang, ya. Itu teluk belanga, ya. Kemudian ini baju kurung kedah. Baju kurung kedah, lengan dia pendek, sekerat ini je lah. Okey, di lengan dia tinggi sikit. Dan baju bahagian bawah ni tu betul-betul di peha, bukan dekat lutut dia tak panjang, dia pendek, singkat. Okey, dan di leher juga teluk belanga lah. Okey, itu beza dia. Kain dia sisir tepi. Sisir dia ada kipas. Okey, ini sisir tengah. Kalau baju kurung kedah dia ada berlipat di hadapan dia ni. Kalau baju kurung dia tepi. Kemudian baju kebaya. Baju kebaya ni berbelah di bahagian hadapan, dikemaskan dengan pemakaian kerongsang ibu. Okey, kalau ikut gambar ini bukan baju kebaya yang tradisional, ya. Ini baju kebaya moden. Kebarong. Baju kebaya moden. Okey, apa beza baju kebaya moden dengan baju kebaya moden? Okey. Apa beza baju kebaya moden dengan baju kebaya tradisional? Baju kebaya sebenarnya dia menggunakan kain yang agak nipis dan kita panggil dia sebagai berlubang, berenda, dan dia adalah lebih pendek daripada ini. Ini dia dah jadi kebarong sebenarnya ni. Sebab dia baju kurung panjang, memang panjang begitu. Baju kebaya dia pendek, singkat je. Bawah sikit daripada pinggang sebenarnya. Potongan dia potongan V, potongan V. Okey. Potongan V di bahagian bawah, Okey. Dan bahagian tangan dia tu juga seperti baju kurung kedah, tapi dia kembang. Okey, macam mana nak tunjuk ada dalam buku teks. Macam mana orang ni buat baju kebaya begini. Kurung kedah, kebaya nyonya. Itu kebaya nyonya. Ini dah kebaya kebarong. Okey. Kenapa dia ini? Okey.
Baju kebaya berbelah di bahagian hadapan. Okey, baju kebaya. Okey, kemudian kita ada baju apa lagi baju ni? Baju kurung cekak musang. Okey. Kalau tadi teluk belanga di atas, ini cekak musang. Ini baju kurung biasalah. Okey. So panjang lebih daripada bahagian di atas lutut sedikit, bahagian bawahnya yang lengan panjang dan cuma bezanya cuma di bahagian leher. Okey, kemudian baju Riau Pahang ni dia kembang di bawah. Kalau baju kurung dia lurus ke bawah. Baju Riau Pahang dia kembang ke bawah. Kembang ke bawah ya. Okey, di bahagian bawah ni kembang. Okey. Bahagian tangan samalah, sama. Dia ada aksesori. Aksesori kita baca kemudian adik kita. Dan sebenarnya ada pelbagai lagi jenis baju yang baju tradisional Melayu yang tidak ada di sini, baju pakaian harian. Yang ini harian jugalah kan. Okey, zaman dahulu. So kita pergi kepada perhiasan diri masyarakat Melayu Oh, perempuan banyak betul perhiasan, biasalah kan perempuan dia kata. Okey, tapi saya bagi yang zoom kecil-kecil kita tengok. Pertama adalah gendik. Semua ini adalah crown dalam pelbagai bentuk crown. Apa perbezaan crown dengan cucuk sanggul? Okey, crown digunakan di bahagian hadapan. Hadapan. Okey, di sama hadapan. Kalau cucuk sanggul dia cucuk di belakang, di sanggul itu. Itu crown dengan sanggul dia berbeza. Ada orang kalau kahwin dia pakai depan belakang, semua dia nak pakai Okey, tak apa. Perhiasan diri masyarakat Melayu untuk perempuan, gendik. Okey, boleh baca ni gendik. Okey. Kemudian sanggul lintang, pending dia tu di pinggang Okey, tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita yang di samping di sarung ini. Pending diperbuat daripada tembaga, emas dan sebagainya. Dokoh adalah rantai yang diperbuat daripada kalau dulu tembaga, emas Okey, kemudian cucuk sanggul single. Okey. Sanggul lintang ni dia banyak, tapi kalau cucuk sanggul dia satu-satu. Okey. Cucuk sanggul, kemudian kalung papan juga adalah rantai, sejenis rantai. Okey. Kemudian kerongsang, ada kerongsang berantai, cincin, cincin tahulah, semua orang pun tahu. Gelang kaki bukan gelang kaki India tu yang ada kerincing-kerincing tu Okey, subang, anting-anting kita panggil sini. Anting-anting pun ada. Subang bulat, anting-anting dia ada jambul, ada panjang pula di bawah. Apa beza anting-anting dengan subang? Okey, subang dia sebiji anting-anting dia ada rumbai, dia ada kita panggil senang jambul lah. Okey, gelang tangan. Gelang ada pelbagai jenis gelang, emas, swasta, tembaga dan sebagainya. Kerongsang ibu dan anak. Okey, ini sebab ada kepala saya bagi sasar di sini. Bagi tepi. Kerongsang ibu dan anak, dia kerongsang ibu dan anak, boleh nampak sini yang kecil ni. Okey, kerongsang ibu dan anak. Okey, kita yang itu perempuan fahamlah, lelaki pun kena faham juga. Dan tali pinggang besi tembaga, besi, silver, perak. Okey, emas pun ada, tali pinggang bagi raja-raja, tali pinggang emas lah. Tapi ini kita tingkatan 3 kita belajar pakaian tradisional golongan marhain. Okey, itu siap untuk pakaian tradisional Melayu lelaki, pakaian tradisional Melayu wanita. So kita seterusnya kita pergi kepada pakaian tradisional Cina dan pakaian tradisional India. Okey, untuk Cina biasa kita tengok di kongsi pacar kan, apa nama dia tu, tombor Cina. Jadi warna dia tu kalau Melayu dia pelbagai warna lah, tapi malap. Tapi pakaian Cina tradisional bukan pakai sehari-hari Pakaian tradisional Cina dia pilih kepada warna merah. Putih pun ada, hitam pun ada, tapi kita lebih kepada warna merah untuk melambangkan kebanggaan, kebahagiaan, prosperity dan sebagainya lah. Kekuatan dan sebagainya. Okey, untuk pakaian wanita kita tengok sini, kita ada pakaian wanita satu je, cheongsam. Sebenarnya ada banyak lagi Okey, tapi kita pilih untuk di Malaysia yang lebih sopan. Kita panggil cheongsam. Cheongsam pakaian kaum Cina, begitulah bentuk dia. Ciri-cirinya lengan pendek begitu, cekak, kita panggil cekak apa tu, leher dia. Tak ada cekaknya. Mempunyai pesanan pula cekak musang. Ada cekak musang tapi terbuka. Cekak musang terbuka. Kalau Melayu dia cekak musang tertutup. Ini cekak musang terbuka, lebih kurang gitulah.
Kemudian kainnya mengikut bentuk tubuh. Jenis fabric yang sering digunakan adalah sutra. Perempuan pakai sutra. Okey, kalau pakaian Melayu dia tak pakai sutra, ulat sutra, sebab ulat sutra kan daripada haiwan, jadi dia jarang dipakai. Dia kebanyakannya kain kapas lah kan. Okey, sutra atau brooch. Okey, ini dia perhiasan dia senang dia. Dia ada gelang tangan, kasut, cucuk sanggul. Okey, kasut dia pun diperbuat daripada sebenarnya kulit, kain dan sebagainya lah. Gelang tangan dia emas, jet, emas, perak gangsa tiada. Perhiasan biasanya kaum Cina dia akan guna emas, jet. Okey. Okey, cucuk sanggul ialah cucuk sanggul sama dengan cucuk sanggul Melayu. Okey. Tapi bunganya tu lebih kelihatan kecinaan. Okey. Okey, melambangkan ciri-ciri. Dan baju biasanya dalam bentuk flora. Kalau Melayu tadi pun dalam bentuk dia, kalau perhiasan dia motif pada bunga di baju juga flora ya. Tiada haiwan. Okey. So untuk lelaki, okey, untuk lelaki tadi, untuk wanita, untuk lelaki, okey. Untuk lelaki kita ada pakaian samfu namanya. Samfu. Bukan samuhung. Okey, samfu. Samfu terdiri daripada peradangan baju dan seluar yang digayakan oleh lelaki kaum Cina. Biasalah. Seluar biasa, bentuk biasa, tidak kita tak komen biasa seluar tu. Tapi baju tu sebenarnya dia ada satu lagi jenis baju, tapi itu baju Jet Li, baju Fong Sayuk. Okey. Tapi itu untuk pakaian harian, tapi ini untuk pakaian okey, acara. Okey, dia ada butang, dia adalah butang ni, kemudian tali dia panjang. So inilah bentuk cekak musang yang dia bertemu. Okey. Kemudian dia ada aksesori dia ialah penutup kepala ni, kita panggil sebagai kopiah ataupun topi dan sebagainya. Okey, dan cincin lah. Ini melambangkan status lah. Kita tengok ada gambar, sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dia ada gambar naga situ. Okey, lambang kekuatan dan prestige. Okey, ini adalah samfu. Okey, mungkin akan keluar dalam peperiksaan. Apakah nama bagi pakaian tradisional Cina? Fikirlah dulu. Ada yang lupa dah, jadi kita boleh tengok buku teks. Okey. So jangan panjang sangat, nanti awak habis data pula. Okey. So untuk pakaian tradisional India, bagi perempuan kita ada satu saja. India ni ada banyak bangsa dalam di negara India, tapi di India, di Malaysia ni, orang India ni tak kisahlah dia ikut bangsa dia. Dalam India tu ada bangsa India, dia ada Telugu, bahasa dia Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Sikh, banyak okey. Banyak sebenarnya. Ada lagi yang saya tak sebutkan tu. Banyak-banyak. Okey. So ini adalah pakaian untuk India, iaitu sari. Sari adalah satu kain panjang. Sebenarnya dia kain panjang. Kain panjang lebih kurang 5 hingga 6 meter. Bayangkan 1 meter, satu depa 1 meter, kemudian ke 5 meter, artinya panjang sangat itu. Okey, dia lilit di badan dia. Dia ada sebenarnya di dalam tu ada anak baju. Dia bukan baju dalam, dia anak baju. Anak baju dia sama warna dengan sari. Kemudian yang kain ni adalah dia lilit. Lilit dia macam mana dililit? Mula-mula lilit pinggang, kemudian lilit pinggang 2 kali, kemudian lilit bahagian bahu. Itu sari ya. Okey. So boleh faham kan? Okey. So saya tak tunjuk video, nanti panjang pula. Okey. Perhiasan kepala dia senang je. Kadang-kadang dia perhiasan kepala seperti ini, berjuntai ataupun dia berikat ke tepi. Kita pun boleh faham juga itu perhiasan kepala. Kemudian gelang tangan dia bukan calang-calang kau okey. Gelang tangan ni tidak semestinya emas ya. Okey. Gelang tangan dia ada intan berlian, itu bagi untuk orang-orang yang berada, tapi kebiasaannya ia berbuat daripada tembaga, besi-besi yang mahal sikit lah. Okey, itu gelang tangan, dan gelang tangan dia bukan satu saja, dia ada banyak. Okey. So ini adalah gelang kaki. Okey, kalau gelang kaki bagi perempuan, so gelang kaki bagi perempuan dia ada tiara dan sebagainya lah, ada bunyi dan begitu, itulah. Ada perhiasan lain daripada Cina dan juga daripada tu Melayu So ini adalah pakaian bagi kaum India. Okey, kita panggil sebagai dhoti.
Doti, DHOTI sebenarnya, tapi dia tulis Doti, DOTI. Tak apa, tak kisah, samalah tu. So, merupakan selai kain panjang yang dipakai oleh lelaki kaum India secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Okey, Doti ni ini seluar dia sebenarnya, Doti ini seluar. Okey, digayakan potongan baju yang bervariasi, selempang yang dinilai sebagai tundu diletakkan di bahu. Ini tundu. Ini selempang tundu. Ini baju dipanggil sebagai jipa. Okey, leher dia ada pelbagai jenis Kita tak boleh sebut cekak musang, teluk belanga dan sebagainya. Ini adalah jenis fashion yang lain. Okey, baju dipanggil sebagai jipa, kain selempang dipanggil sebagai tundu, dan yang penting ialah dhoti, seluarnya ini daripada kain yang panjang juga. Okey, ini adalah contoh pakaian pengantin untuk lelaki dan perempuan. Aksesorinya ada rantai dan sebagainya lah. Kurang HD gambarnya. Okey. Dan perhiasan untuk perkahwinan kemungkinan inilah bunganya, bunga sebagai bunga wangi dan untuk menyegarkan. Ini bagi penutup kepala ini, okey. Ya, dia tidak dipakai hari-hari, untuk perkahwinan saja. Okey, dan juga sanggul di belakang perempuan ni, bunga ya. Okey, itu adalah 3 kaum yang utama di Malaysia. So, seterusnya kecil sangat. Kita pergi kepada pakaian tradisional etnik Sarawak. Salah satu, sebab etnik Sarawak ada banyak. Kita ada Iban, Dayak, Iranun, Melanau, dan banyak lagi lah. Jadi kita pilih salah satu daripadanya lah. Okey, kalau kita nak belajar semua, penuh buku teks. Okey, kemudian Sabah, pakaian tradisional etnik Kadazan dipilih. Okey, kerana kita ada banyak suku kaum. Jadi saya minum dulu. Kita ada banyak suku kaum, jadi kita pilih salah satu. Kalau tidak, sama juga, penuh buku. Okey, so kita ambil wakil je lah. Jangan yang bangsa yang lain, jangan pula terasa hati. Okey, so ada semua sama, tapi dia punya ciri-ciri itu adalah sama. Okey, warna, motif dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada lelaki dulu. Mungkin ada kepala saya mengacau di situ. Okey, saya tarik ke atas nanti. Pakaian tradisional etnik Iban. Okey, ini etnik Iban. Apa yang perlu kamu tahu ialah bulu burung ruai di kepala sebagai perhiasan kepala. Okey, ini sama ada bulu burung enggang. Itu je yang bulu panjang ya. Burung merak yang panjang bulu dia kan. Ayam tak boleh lah. Okey. Ketapu. Ini ketapu ni bagi pengikat kepala dia. Dan sedikit bulu, mungkin bulu squirrel, apa nama dia tu. Okey. Baju gagung. Baju gagung ni betul-betul bulu ya. Bulu apa yang panjang ni? Okey. Bulu beruang. Okey, boleh juga. Okey, betul-betul bulu bukannya ni Tali mulung, ini rantai ya, tali mulung dipanggil baju burung, baju di dalam baju di dalam. Lampit, okey, lampit tali pinggang. Ilang ini parang ilang bukan hilang nama dia, parang panjang. Dan sirat ni ya kain penutup. Okey, kain penutup di tengah-tengah, tengok ada dengan motif. Okey, ini pakaian tradisional. Okey. So sebagai kalau perempuan pula, kalau perempuan, bagian atas tu anda baca sendiri. Kita hiasan kepala dia tu, cuk sanggul dia tu, cuk sanggul. Kita panggil sebagai sugu tinggi. Tali hujan ni rantai. Okey. Marik empang ni kita panggil sebagai pelindung bahu, penutup bahu, pelindung bahu. Okey. Dan selampai ni kain untuk selampai ni kain X di dada. Okey. Kemudian simpai perak di lengan. Okey, rawai ni sebenarnya baju bahagian dalam dia tu, bahagian dalam dia. Okey. Ini buah pau ni aksesori je ni. Kemudian dia ada tumpah, ini gelang.
lampit tali pinggang diperbuat daripada tembaga, tapi kebiasaannya udah ambil ya perak lah, perak. Okey. So ini sementing ringgit. Ringgit tu duit sementing. Okey. Jadi disusun di situ. Kemudian kain karap. Kain karap ni kain dia punya penutup. Okey, kain tating kain. Tating kain maksudnya di bahagian bawah ni ada aksesori lain lagi. Pereca. Ini bukan kain pereca kain lebihan tu. Ini pereca maksudnya kain sapu tangan ya. Okey. Geruncung kaki, gelang kaki, geruncung gelang kaki. Okey. Semua ini diperbuat daripada tembaga. Selipar ini selipar moden, bukan selipar tradisional untuk pengetahuan semua. Sekarang dia tengok boleh kasut tinggi pula. Silap dia. Ya, dia pakai sama juga dengan lelaki itu tadi. Mana lelaki tadi? Kita tengok apa dia pakai? Berkaki ayam. Jadi dulu mana ada selipar apa semua, kaki ayam juga. Okey. So itulah pakaian tradisional perhiasan dari etnik Iban di Sarawak. Dan kita pergi kepada pakaian tradisional etnik Kadazan, salah satu etnik. Kalau saya sebutkan ada di Sabah, kita ada Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Sungai, dan pelbagai lagi Bisaya, apa lagi, dusun saja ada beberapa banyak dusun. Dusun Tatana, dusun Lotut, dusun Tindal, dusun banyak pelbagai jenis. Okey. Kalau ikut tempat dusun Ranau, dusun Papar, Kadazan Papar dan sebagainya. Jadi kita pilih salah satulah. Okey. Yang mana pula ni? Belum lagi ni Okey. So kalau okey. So tengkolok tadi kita mula dengan pakaian lelaki. Tengkolok tadi kita panggil sebagai sigal Kalau bagi Kadazan dia panggil sigal, tengkolok, destar. Okey. Kemudian ini sia, baju ni sia. Warna hitam adalah warna kegemaran etnik-etnik Sabah Ya, kebanyakan etnik Sabah, Kadazan, Dusun, Murut, Kadazan, Dusun dan sebagainya tu Bisaya ada. Basic warnanya adalah hitam. Okey. So kalau bila hitam tu itulah etnik Sabah, dan bukan tidak ada warna lain, ada. Tapi basicnya adalah warna hitam. Okey. So bahagian kepala sigal, bahagian baju kita panggil sia. Baju ini adalah potongan tengah dan berbutang. Okey. Sandai adalah perhiasan di leher, panjang pendek. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Ada sova ini seluar, dan di tepi bahagian itu ada hiasan sehingga keseluruhan ini pakaian lelaki lah. Kemudian ini adalah siung. Bagi perhiasan perempuan, siung, penutup kepala. Ini sondong ini adalah pengikat kepala. Okey. Sia'id sahum, ini baju bahagian dalam. Okey, baju lapis di bahagian dalam. Sia ni baju di luar, baju sia. Okey, butang juga belah tengah. Okey. Rupiah. Rupiah ni bukan duit rupiah. Ini adalah tali pinggang perak. Okey, bolilit ini adalah gelang tangan, dan juga gonop ini juga kain bagi perempuan, kain di bawah. Itu adalah pakaian kasut juga, bukan kasut tradisional. Okey, so ini adalah dua etnik bagi Sabah dan Sarawak So, boleh Okey. Kita teruskan dengan sumbangan tokoh budaya. Kita ada dua tokoh budaya sebelum kita pergi kepada ini sepintas lalu saja. Okey. Sumbangan tokoh budaya, ada dua tokoh budaya yang menjadi pilihan. Sebenarnya ada banyak lagi, ramai lagi tokoh budaya pakaian tradisional yang mengumpulkan koleksi-koleksi pemakaian cara Melayu Malaysia dan sebagainya Okey, iaitu Profesor Dr. Siti Zainon Ismail, okey, dan juga Sharifah Azhar Syed Al-Saguf Azhar Aziz, okey. Salah seorang daripada anak okey. So,
Yang bawah tu kamu bacalah sendiri ya. Kalau saya bacakan semua, tak adalah pula kerja kamu kan. Okey. So, kita pergi kepada motif. Motif. Okey. Yang terakhir, tajuk terakhir kita ialah motif. Apa itu motif? Motif bukan tujuan. Seperti yang tingkatan 1 dan 2 saya sudah beritahu. Motif bukan tujuan. Motif adalah corak. Corak motif. Pakaian tradisional tampil menawan dengan padanan perhiasan diri yang menjelaskan ragam hias dan indah. Okey, ragam hias. Motif ialah corak ragam hias. Okey, motif perhiasan diri. Okey, ini yang terakhir ya. Okey, saya pendekkan kalau tak sampai minggu depan tak habis lagi. Okey. Motif Melayu kebanyakannya ini penting motif teratai. Okey, teratai. Rantai motif organik, okey, organik, dan juga gelang geometri. Ini antara contohlah gelang motif geometri yang terdapat di bahagian tu kalau kita tengok. Okey, tepi-tepi dia tu geometri. Kalau flora pun ada, jangan risau, ada. Okey. Okey, so flora. Kemudian bagi India, okey, motif perhiasan India, contohnya subang, motif geometri, rantai, motif buah mangga, rantai, kemudian kadazan, siung dia motif geometri, gabungan motif geometri boleh nampak situ, kamu boleh zoom ya. Kemudian bagi Cina, motif anting-anting, motif geometri, gelang, motif burung phoenix, tengok ada betul-betul phoenix, mungkin ada, okey. Sisa sarus sikit, boleh nampak phoenix, ada burung, okey, geometri. Dan bagi kaum Iban, geruncung kaki, motif geometri, lampit, motif organik, bebas geometri. Dan buah pauh, okey, motif organik. Simpai pirak, motif organik, okey. Okey, kita ada berapa jenis motif? Rupa ada berapa jenis? Okey, kita ada rupa organik, rupa geometri. Tingkatan 1 tu belajar tingkatan 1. Okey, kemudian kita ada motif flora, motif fauna. Flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, haiwan. Okey. So untuk hari ini itu saja. Okey, kita telah belajar tentang perhiasan pakaian tradisional Melayu, pakaian tradisional Cina dan pakaian tradisional India, aksesorinya dan juga motif, dan 2 orang tokoh terpilih untuk pengembangan pakaian tradisional, busana. Kalau kita di luar kita panggil sebagai busana tradisi. Okey. So setakat itu saja untuk hari ini, supaya harap-harap pelajar faham, dan kita sambung lagi pada minggu hadapan dengan tugasan yang akan diberikan. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada minggu dan waktu yang sama pada minggu hadapan.